Okay, now kita akan masuk 8.2 iaitu atom dan nukleus. Okay, kita kenali dulu. Okay, apa itu atom? Okay, atom berasal daripada perkataan atomus yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Pada tahun 1808, John Dalton memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Okay, menurut dia, atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Maksudnya si Dalton ni mula-mula cakap dia, kalau kamu masih ingat tingkatan 1, kamu dah belajar tentang zarah. Benda yang bulat-bulat tu, yang ada dalam jirim tu, dalam pepejal, cecair dan gas. Dalton ni cakap atom adalah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi. Tetapi hasil penemuan, orang buat lagi kaji, akhirnya dia orang menemukan bahawasanya dalam atom dia ada benda yang lebih kecil, iaitu proton, elektron dan neutron. Kalau kamu masih ingat tingkatan 1 kamu dah belajar ni. Ini atom, besar ni adalah atom. Dalam atom yang kamu tengok warna merah dan warna biru tu, zarah yang bercas positif dia adalah kita kenali sebagai proton. Zarah yang tidak bercas yang warna biru tu kita kenali sebagai neutron. Dua-dua ni ada dalam nukleus. Ini nukleus. Di sini adalah orbit. Di orbit ni pula, kalau kamu perasan, dia ada benda yang warna apa tu? Warna kelabu. Iaitu adalah elektron. Elektron zarah dia bercas negatif. Negatif macam ni lah. Positif macam ni lah. Neutral tak ada cas, kosong je lah. Ni cas dia. Ingat proton positif, neutron tak ada cas, elektron negatif. Ni kamu dah belajar masa tingkatan 1. So, macam mana pembentukan ion positif dan ion negatif? Kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan ion. Apabila suatu atom, kita ada atom. Cikgu bagi contoh, atom bagi klorin, atom bagi bromin. Setiap tu ada dia punya atom. Apabila suatu atom menderma, dia derma ataupun menerima, atom itu akan menjadi zarah yang bercas yang dikenali sebagai ion. Maksudnya bila dia tak menderma, tak menerima, dia masih dikenali sebagai atom. Tetapi apabila dia menderma ataupun menerima, nama dia dah bertukar menjadi ion. Ion. Jadi macam mana ion positif? Apa itu ion positif? Apa itu ion negatif? First kita kenali dulu ion positif. Ion positif ni dalam bahasa lain dia adalah kita kenali sebagai cation. Apa itu ion positif? Dia adalah atom yang menderma. Ingat keyword dia adalah menderma. Menderma elektron. Elektron bukan proton, bukan neutron yang dia derma, tetapi dia derma elektron. Kenapa dia derma elektron? Cikgu bagi tahu. Kenapa? Sebabnya elektron berada di orbit. Bila dia berada di orbit warna hitam ni, sebab itulah dia senang untuk menderma dan menerima, sebab dia berada di luar. Proton, neutron dia tidak menderma lah. Tetapi yang menderma tu adalah elektron. Atom yang menderma dia akan membentuk ion positif. Ingat menderma dia akan membentuk ion positif iaitu cation. Kita tengok contoh ni. Kalau kamu tengok dalam jadual berkala, natrium. Natrium. Kalau kamu tengok, cikgu cari natrium. Kalau kamu tengok dalam jadual berkala kan, natrium dia akan tulis macam ni, Na 11
23. Okey, kalau kamu tengok dalam jadual berkala, rujuk balik jadual berkala. 11 tu adalah nilai 11 tu adalah nilai proton. Okey, mana cikgu punya pen ni? Okey, 11 tu adalah nilai proton. Okey, macam mana nak dapat nilai neutron? Ini bukan nilai neutron, 23 ni bukan. Untuk dapatkan nilai neutron, kamu kena tolak 23 tolak 11. Kamu akan dapat 12. Itu adalah nilai neutron. Okey. Berapa nilai proton bila dia belum menderma? Okey, bila dia belum menderma, nilai proton adalah sama dengan nilai elektron adalah sama dengan nilai proton. Jadi masih 11. Okey, tapi cas dia lain lah. Neutron tak ada cas, jadi sifar lah. Okey, proton dia ada cas positif tadi kan, cikgu dah bagi tahu. Jadi plus positif plus 11. Okey, tambah positif 11. Elektron kan ada cas. Elektron bercas negatif. Jadi negatif 11. Okey. Jadi kenapa jadi cas pada natrium Na ni, okey. Na ni adalah kamu tengok 11 tolak 11. Kamu akan dapat sifar. Maksudnya Na kita sekarang ni tak ada cas. Okey, bukan positif. Now kita tengok. Okey, bila dia menderma, menderma ni maksud dia buang elektron. Okey, dia buang elektron. Okey, tengok ion natrium ni Na plus. Plus tu tambah tu positif tu bermaksud dia menderma satu elektron. Okey, kalau dia tulis atas tu, contoh cikgu bagi contoh lain Mg2 positif. Itu bermaksud dia menderma 2 elektron. Okey, 2 elektron. Tapi kat sini Na plus dia menderma 1 elektron. Okey, bila dia menderma 1 elektron, kita tengok sini. Bilangan proton masih sama, 11, sini 11, sini pun 11, masih sama. Dia menderma elektron, bukan proton. Jadi dia masih sama. Ni masih sama, ni masih sama, ni masih sama, ni masih sama. Okey, bila dia menderma 1 elektron, menderma ni maksud dia kurang lah kan. Dia akan jadi 10 elektron dia sekarang. Dan charge dia jadi negatif 10. Okey, bila kamu tolak, okey, bila kamu tolak 11 tolak 10, okey, 11 tolak 10, kamu akan dapat 1. Maksudnya positif 1 lah sebab tak ada negatif kan. Jadi cas pada Na plus dia adalah tambah positif 1. Macam tu kamu cari dia punya cas. Okey. Now kita tengok itu pasal ion positif. Ingat ion positif ataupun cation dia menderma elektron. Macam mana dia menderma? Macam mana kita tahu dia punya cas? Kita buat macam ni tadi. Okey, tengok ni. Okey, tengok berapa dia derma. Okey. Nah, kita tengok ion negatif. Ion negatif ni dia punya keyword dia adalah menerima elektron. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh pembentukan ion klorida yang bercas negatif. Okey, klorin, okey, kalau kamu tengok dalam jadual berkala dia tulis Cl 17 35.5 kalau tak silap cikgu lah. Okey, ataupun 36 lah. Okey. Now dari sini, dari jadual berkala ni kamu tahu proton nilai dia 17. Okey, neutron tolak ini 36 kalau tak silap, 36 tolak ni. Rujuk balik nanti. Cikgu ingin tengok balik rujuk balik nanti. Proton dia sini cikgu tak sure. Okey. 35 kot. 35. Jadi 35 tolak 17 kamu akan dapat nilai neutron iaitu 18. Okey, berapa nilai elektron bila dia belum menderma? Okey, nilai dia adalah
Masih 17 sebab dia belum menderma ataupun menerima. Jadi, berapa cas dia? Neutron, sifarlah cas dia. Okey. Proton kan positif, jadi positif 17. Elektron bercas negatif, jadi negatif 17. Tambah-tambah 17 tolak 17, dia akan jadi sifar. Maksud dia klorin dia bercas neutral, tidak berlaku perubahan. Jadi setakat ni klorin yang ni Cl sahaja ni dia tak ada perubahan cas. Okay, now bila klorin ni dia menerima elektron, okay, tadi dia menderma. Natrium tadi dia menderma. Okay, klorin sekarang ni dia menerima. Okay, neutron, proton dia masih sama nilai dengan yang sebelah sini, jadual sebelah sini. Tapi yang berubahnya sekarang adalah elektron. Okay, sebab elektron yang menerima. Okay, bila dia menerima elektron, terima kan bertambahlah bilangan elektron dia jadi 18. Jadi masih sama, elektron bercas negatif, jadi negatif negatif 18. Jadi bila kita tolak 17, okey, 17 tolak 18, kamu akan dapat nilai negatif 1. Okey, bila negatif 1 kita tahu bahawasanya dia bercas negatif 1. Dalam erti kata lain, okey, jap dalam erti kata lain, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh lain dalam erti kata lain. Okey, sebelum yang ni ni kita tak masuk lagi. Dalam erti kata lain, bila kamu diberi sesuatu zarah, okey, zarah X, okey, zarah Y, okey, bila dia cakap nilai elektron dia, nilai proton dia adalah contoh 10. Ni proton ni nilai proton. X ni nilai proton, Y ni nilai elektron. Okey, bila nilai proton dia 10, nilai elektron dia 10, sama kan? Nilai proton dan elektron itu bermaksud zarah tu bercas neutral. Okey, neutral. Okey, tetapi apabila ia, okey, contoh, cikgu bagi contoh, nilai proton sekarang 7. Okey, nilai elektron pula adalah 6 ataupun kurang daripada proton ni, nilai proton, itu bermaksud zarah itu bercas positif. Okey. Bila mana kita ada 11, okey, tapi nilai elektron dia jadi besar daripada nilai proton, itu bermaksud zarah ini bercas negatif ataupun anion. So macam itulah kamu tengok zarah itu bercas neutral ke, bercas positif ke, bercas negatif dengan melihat nilai proton dan nilai elektron. Sekali lagi cikgu ulang kat sini. Bila kita ada diberi nilai proton dan elektron, okey, proton dan elektron, bila nilai proton dia 10, nilai elektron dia sama juga dengan nilai proton, maksudnya zarah, contoh ini zarah X, ini X, ini Y, ini Z. Maksud zarah Z ni adalah bercas neutral. Okey, bila mana nilai proton dia 7, elektron 6, kamu tengok sini berlaku pengurangan kan, 7. Proton 7, elektron 6, kurang kan? Bila nilai elektron ni kurang daripada proton, maksudnya zarah Y ini dia bercas positif. Okey, dan bila mana zarah tu nilai elektron, sini elektron 12, proton 11, nilai elektron ni besar lagi daripada nilai proton,
Bermaksud zarah Z ni adalah bercas negatif. Okey, so harap kamu fahamlah.